Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik sihat? Jadi sebenarnya bila kita sihat ni, kita masih lagi boleh bernafas, kita masih lagi boleh bercakap, masih lagi boleh berjalan. Itu semua sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya makcik, kalau kita bersyukur dengan nikmat yang kita ada tu, kita terima. Kita masih lagi ada rumah, masih lagi boleh berjalan, boleh makan, boleh bercakap. Kalau kita bersyukur dengan semua tu, pasti Allah akan tambahkan. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Allah bagi tahu, sekiranya kamu bersyukur dengan apa yang Allah bagi, kamu bersyukur masih boleh bercakap, masih boleh berjalan, masih lagi ada rumah, masih ada tempat tinggal, pasti Allah akan tambah. Akan tapi kalau kita kufur dengan semua ni, Allah bagi tahu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, kita masih lagi tak bersyukur. Kita fikir benda yang kita tak dapat, kita fikir nak tu nak ni, tapi kita tak ingat apa yang kita dah ada. Allah bagi tahu, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tak bersyukur semua tu, Allah akan azab kita. Akan tapi kalau kita syukur dengan semua yang kita ada ni, insya-Allah Allah akan tambahkan. Kalau tak dekat dunia, Allah akan tambahkan dekat akhirat nanti. Jadi sebenarnya makcik, hari ni kita juga dapat satu nikmat yang sangat besar, yang di mana nikmat ini tak semua orang dapat, iaitu kami datang kepada sini bukan setakat bagi bantuan dari segi harta, dari segi makanan, tapi bagi bantuan yang lebih penting, iaitu apa dia? Iaitu bantuan untuk menyelamatkan kita semua ni daripada azab Allah, untuk masuk ke syurga Allah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, ramai orang yang sibuk mengejar dunia, yang dia rasa sedih bila tak dapat dunia. Dia sibuk cari dunia sampai mati. Jadi sebenarnya yang paling penting, sebenarnya Allah perintah kita dalam Quran untuk cari akhirat. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Allah bagi tahu, dan carilah tempat apa yang Allah telah berikan kepada kamu, iaitu kampung, iaitu akhirat. Kenapa Allah bagi tahu akhirat ni kampung kita? Kenapa? Kenapa Allah bagi tahu akhirat ni kampung kita? Sebab akhirat ni lah tempat yang sebenar-benarnya kita akan tinggal. Dekat dunia ni sekejap je, akan tetapi dekat akhirat ni kita akan duduk selama-lamanya. Inilah adalah kampung kita. Maka carilah akhirat, jangan cari dunia. Akan tapi Allah sambung lagi, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah bagi tahu, dan janganlah engkau lupa bahagian engkau di dunia. Maksudnya apa? Dalam kita mengejar akhirat, kita perlu jadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita buat ibadah, buat amal soleh. Ganjarannya kita akan dapat di akhirat kelak, iaitu syurga Allah. Maksudnya apa? Dunia ni tempat untuk kita bercucuk tanam, dan hasilnya kita akan tuai di mana? Di akhirat. Di akhirat nantilah tempat untuk kita ambil hasilnya. Biarlah dekat dunia ni kita bersusah payah dulu. Biarlah dekat dunia ni kita susah payah, hidup dalam keadaan yang susah. Akan tapi kalau kita susah, kita tak beribadah kepada Allah, itu sangat rugi. Maka yang paling penting sekali, bila kita susah macam mana pun, kita perlulah ingat bahagian kita di dunia, iaitu apa dia? Ingat amal soleh, bekalan kita untuk menuju akhirat. Sebab akhirat ni Allah bagi tahu dar, kampung, tempat tinggal kita yang kekal selamanya. Jadi sebenarnya bila kita kejar dunia ni, dunia yang akan datang kepada kita. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, man kanatil akhirati hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Nabi bagi tahu, maka barang siapa yang menjadikan akhirat tu sebagai matlamat dia, Allah bagi tahu, bila kita kejar akhirat ni sebagai matlamat, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hati dia. Maksudnya apa? Allah jadikan hati kita kaya. Kita tengok dunia ni, kita tengok orang pakai kereta mewah, pakai macam-macam lah barang-barang mewah, rumah mewah. Kita dah tak pandang dah. Sebab apa? Sebab kita jadikan matlamat kita akhirat. Tapi Nabi bagi tahu, wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan mengumpul segala urusannya. Maksudnya apa? Bila kita kejar akhirat ni, segala urusan kita di dunia ni jadi mudah. Betul tak? Bila kita fokus ibadah kepada Allah, percayalah, urusan kita di dunia ni Allah akan permudahkan. Bukan setakat tu je, Nabi sambung lagi, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang hina. Sebab apa? Sebab kita dah kejar akhirat. Bila dunia datang kepada kita, kita akan rasa macam tak pandang dah dunia ni. Dunia datang dalam keadaan yang hina. Jadi kejarlah akhirat.
Sebab kalau kita kejar dunia, Nabi sambung, wa man kanatid dunya, Nabi bagi tahu kalau kamu jadikan dunia ni sebagai matlamat kamu, wa man kanatid dunya hammahu, kalau kamu jadikan dunia ni sebagai matlamat kamu, maka nescaya Allah akan bagi apa dia? Allah akan bagi dunia ni datang kepada dia dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan yang tak cukup. Sebab apa? Sebab bila kita betul-betul kejar dunia, kita akan rasa tak cukup. Bila kita beli ni, kita dah kaya macam ni, ada orang lagi kaya, betul tak? Sentiasa ada orang yang lagi kaya. Jadi kita akan rasa macam tak puas, tak cukup. Kita akan rasa sentiasa macam berhajat, tak cukup. Nabi juga sambung dalam hadis ni, dan Allah jadikan kedua penglihatannya juga dalam keadaan yang fakrah, rasa tak cukup, kan? Jadi kemudian di hujung hadis ni juga Nabi bagi tahu, dan siapa yang kejar sangat dunia ni, nak sangat dunia ni, Allah bagi. Tapi Allah bagi setakat apa? Setakat apa yang ditakdirkan lah. Allah tak bagi lebih dan sebagainya. Bagi macam tu je. Nak dunia, ambillah dunia. Tapi di akhirat apa jadi? Dia azab. Betul tak? Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita cari akhirat. Fokus pada kehidupan yang kekal abadi. Carilah kita syurga Allah. Tapi kita kena ingat, dalam kita mengejar akhirat ni, pasti akan ada ujian, akan ada cabaran. Betul tak? Jadi bila kita ada cabaran, kita ditimpa kesusahan dalam mengejar akhirat, maka kita perlu bersabar. Sebab apa? Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin. Nabi bagi tahu, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ni. Menakjubkan. Sebab apa? Sebab apa urusan seorang mukmin ni menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin ni, iaitu orang mukmin yang kejar akhirat tadi, semua urusannya baik. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Yang di mana sifat ni tak ada kepada setiap orang kecuali pada orang yang mukmin. Iaitu apa dia? Apa ciri-ciri orang mukmin yang Nabi kagum? Ni Nabi ni bersurah Allah, orang yang paling Allah cinta, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi Nabi kata kagum urusan dia. Sebab apa? Nabi bagi tahu in asabathu sarra syakaran fakana khairul lah. Apabila dia ditimpa kekayaan, ditimpa harta, diberi kepadanya macam-macam, bagi kereta, bagi harta, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Akan tetapi sebaliknya, in asabathu darra sabaran fakana khairul lah. Apabila ditimpa kepadanya ujian, kemudaratan, ditimpa kesusahan, ditimpa ujian daripada segi harta, ditimpa kemiskinan, Nabi bagi tahu dia sabar. Dia sabar, maka itu baik bagi dia. Maksudnya apa? Bila kita sabar ni, kita akan dapat ganjaran. Apa ganjaran bagi orang yang sabar? Siapa? Makcik tahu ganjaran bagi orang yang sabar. Kalau kita sabar dengan harta semua. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah ganjaran yang kami berikan kepada orang yang sabar ni, apa dia? Pahala tanpa hisab. Maksudnya apa? Bila kita sabar ni, ya Allah, cuba kita bayangkan kalau kita kerja lah kan kat sebuah syarikat. Tiba-tiba bos kata dengan kita, kalau engkau tolong aku buat kerja ni, kau akan dapat balasan tanpa had. Kita nak buat tak sungguh-sungguh? Balasan ni tanpa limit. Mungkin dia boleh bagi 10,000, 50,000, tapi ni Allah yang nak bagi semestinya yang terbaik. Apa yang Allah nak bagi. Jadi bersabarlah. Sebab apa? Sebab kaum terdahulu, Nabi terdahulu pun diuji. Pernah dengar kisah ni sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi SAW. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar, tapi orang gelar dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang dia sebenarnya lagi susah, lagi miskin. Dia duduk kat tepi masjid je. Dia tak ada rumah. Kita ni ada rumah lagi kan? Dia tak ada rumah langsung. Bahkan bila dia nak makan, dia tunggu Nabi jemput dia. Kalau dia lapar sangat, dia duduk tepi masjid, dia tunggu je Nabi lalu. Ni Abu Hurairah. Tapi tahu tak dia jadi apa? Dia jadi ulama. Dia jadi riwayat hadis. Sebab apa? Sebab dia bila dia susah, dia tak ada harta, dia banyak menuntut ilmu. Masya Allah. Dan dia dijamin syurga. Itulah berita yang paling gembira, iaitu syurga Allah. Dunia ni sementaranya. Kalau kita kaya sekarang pun, tak ada apa. Tapi kalau kita ni dapat kekayaan di akhirat, itulah kejayaan, kebahagiaan yang sebenar. Okay, jadi sebab itulah pentingnya kita ni dalam mengejar akhirat. Bahkan kalau kita kaya sekalipun, sebenarnya orang yang kaya tu pun sebenarnya tak kaya pun. Iaitu Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah beritahu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu semua ni fuqara. Apa maksud fuqara? Maksudnya sentiasa meminta. Orang kaya ada tak juga minta makanan? Ada tak? Kan kita tengok orang kaya masih lagi perlukan makan. Sebenarnya dia masih lagi berhajat. Dia sebenarnya tak kaya lagi, sebab dia tak dapat semua yang dia nak. Jadi akhir sekali saya ingin tutup dengan satu ayat Quran, iaitu kalau kita tahu umat terdahulu dia diuji dengan pelbagai-bagai. Itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 214, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Allah beritahu, apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga? Adakah kita sangka kita ni akan masuk syurga sedangkan kita belum diuji lagi seperti umat terdahulu? Umat terdahulu ni dia diuji dengan apa? Diuji dengan kemiskinan, kemudaratan. Bahkan kalau kita tahu orang zaman dulu ni bila dia beriman, zaman Nabi, dia dibunuh. Bahkan kalau dia beriman, mengaku beriman, kena bunuh, kena beriman secara senyap-senyap. Kita sekarang ni sebenarnya dah mudah dah. Beriman pun boleh je, nak beribadah pun boleh bila-bila masa. Betul. Jadi insya-Allah pengajarannya di sini, kejarlah kita kehidupan yang kekal abadi. Dunia ni yang kita bawa ni semuanya sekejap je dan sedikit. Kejarlah kehidupan akhirat yang kekal abadi, darul akhirah. Sebab itulah tempat kita, kampung kita yang akan kita duduki, kita akan diami selama-lamanya. Jadi insya-Allah tu saya daripada saya. Semoga kita semua lepas ni dapat sama-sama perbanyakkan ibadah untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan selamat daripada azab Allah, dan kita dapat bersyukur dengan semua yang Allah bagi. Jadi itu saja daripada saya. Segala yang baik dari Allah. Salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf sebab semua atas diri saya sendiri. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.